Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwa al-haqqul mubin. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwa al-haqqul mubin. Astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwa al-haqqul mubin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, pengajian berkitab, yang mana insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, insya-Allah seperti biasa pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Bahjatil Mardiyah pada permasalahan keuzuran makmum daripada imamnya, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu tentang sambungan perbahasan makmum yang masbuk.
Baik, kita akan sambung lagi pada muka surat 6. Kitab Jawi saya tak pasti. Kitab Rumi saya tak pasti. Tapi kitab Jawi ni muka surat 6. Dan memadalah dapat bacaan ini akan dia daripada Fatihah itu, maka ia dihukumkan seperti orang yang mendapat. Kemudian daripada takbir imamnya, ia di dalam rokok, wajib ia rokok didapatnya. Maka orang yang masbuk itu wajib mengikut imamnya pada rokoknya. Sama ada dapat membaca sesuatu pada Fatihah atau tiada dapat sesuatu, maka dapatlah rakaatnya. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah atau dapat setengahnya jua, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya dengan syaratnya. Itu dia. Kalau baca sekaligus memang tak faham. Kalau kita baca sekaligus tak faham. Kitab Rumi pada muka surat 169. Kitab Jawi pada muka surat 6. Sebab dia Jawi, dia bercampur dengan kitab Musalli. Tapi cumanya dia tak campur sekali dengan angka tu, dia tak campur sekali. Kalau Musalli lain, Bajatul Mardiah lain. Baik. Kita akan sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan memadalah didapat bacaan ini akan dia dan gugur daripada Fatihah itu. Situ ya. Betul Betul saya baca situ Baik, dulu masalah dulu kita dah bahas masalah makmum masbuk yang lambat bacaannya. Maka tiada jadi masalah yang dulu minggu lepas kita bahaskan, iaitu makmum yang masbuk tapi dia baca lambat. Hukumnya lagu mana? Dia kata tak wajib membaca akan barang yang lain daripada yang didapat yang di sini. Maksudnya tak wajib, maksudnya dia terus rokok ikut imam. Maka dia dimaafkan walaupun dia tak baca Fatihah sikit pun tak ada masalah, terus dia ikut imam. Tapi permasalahan ini tak sama masalah orang muafiq. Orang masbuk kalau dia lambat baca, dia boleh terus ikut imam. Adapun orang muafiq, kalau dia lambat baca, dia tak boleh ikut imam. Tu syarat dia, ingat. Orang muafiq kalau dia lambat baca, dia tak boleh ikut imam. Dia kena habiskan bacaan Fatihahnya. Walaupun dia ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Adapun orang masbuk yang baca lambat, itu dia boleh terus ikut imam. Itu tak wajib. Itu permasalahan yang minggu lepas. Baik. Ini masalah lain pula. Dan memadalah. Apa maksud memadalah? Dan sahlah. Tulis itu. Memada dengan mana sah? Tulis itu. Memada dengan mana sah? Dan memadalah. Ini dan sahlah.
didapat bacaan ini. Yang ni sahlah didapat oleh orang yang masbuk tadi akan bacaan ini. Apa maksud akan bacaan ini? Tengok. Iaitu akan baca Fatihah. Akan orang yang masbuk tadi. Memadalah didapat bacaan ini akannya dan gugur. Dan gugur tu tak nak. Dan gugur tu tolong buat bracket. Jangan terus potong itu. Potong bawah je. Itu kan ada terlebih daripada kitab. Dia nak macam ni. Dan memadalah didapat bacaan ini akannya daripada Fatihah itu. Itu dia. Yang gugur tu tak payah. Tolong buat bracket. Bracket, kausain, gariskan. Ada lebih. Ada lebihan. Kitab ni kadang-kadang ada jatuh kerana ada lebih. Kita tak boleh salahkan Syekh Daud. Dia cetakan. Kadang-kadang cetakan tu dia ada lebih. Cetakan tu lebih kadang-kadang. Baik, tengok. Dan sah lah. Memada dengan mana sah. Kitab ni payah. Kitab ni dia kena tumpu betul-betul. Tolong fokuskanlah perbahasan kitab kita ni. Dia punya ibarat percakapannya payah. Lebih payah daripada kitab Misbah Munir yang kita belajar tu. Kalau Misbah Munir tu, kita baca sekali, walaupun kita kata kita boleh baca, faham. Ibarat dia tak payah. Maksudnya cakapan dia tu mudah faham. Walaupun masalah kita tak faham. Kitab ni, masalah pun payah, cakapan pun payah. Bukan nak menyeksa tuan-tuan. Bukan saya saja guna niat menyeksa. Tak. Memang kitab ni orang dulu macam tu lah. Kena terima. Dia cakapan orang dulu macam tu. Tapi dia ada keberkatan. Ada barakah kita belajar kitab-kitab orang dulu. Tak sama kita belajar kitab-kitab orang sekarang. Kita belajar kitab orang dulu ni barakah dia banyak. Kadang-kadang kita bila dah belajar lama tu, dah tinggal lama, kadang kita boleh faham. Kita nampak apa kita belajar dulu. Biasa kitab-kitab lama macam itulah. Baik. Dan memadalah didapat bacaan ini akan dia akan orang yang masbuk tu. Memada apa? Daripada Fatihah itu. Daripada Fatihah itu. Oh, kitab ni tak habis lagi yang dulu kan? Betul lah. Sama. Jadi, dia nak cerita apa? Jadi, sahlah oleh orang yang masbuk tadi, dibacakan. Ini, dibacanya ini, dibacaan ke dibacanya? Didapat bacaan. Sahlah didapat bacaan ini, bacaan orang yang masbuk ini, akan orang yang masbuk tadi, daripada Fatihah itu. Ni nak cerita apa? Jadi orang yang masbuk, ini dia kait dengan masalah dulu sebenarnya ni. Kita berhenti salah stesen baru ni. Tengok atas balik. Jadi dia kata apa? Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat baca, maka tiada wajib yang baca akan barang yang lainnya daripada yang dia dapatnya. Di sini bersalah pada barang yang terdahulu pada barang muafiq di sana. Masalah muafiq. Di sana kerana barang masalah yang ada di sini iaitu masalah masbuk dimudahkan dia. Maka patutlah dipeliharakan halnya tiada yang lainnya. Bersalah orang yang muafiq. Orang muafiq itu maklumlah.
Ha. Bersalahan orang yang muafiq oleh masalah yang disebut akan masalah ini pada tuhfah dalam kitab tuhfah. Betul lah. Masalah dulu tu dah habis. Ini masalah lain. Dan salah oleh didapat oleh masbuk akan bacaan ini. Akan dia akan orang yang masbuk ini daripada Fatihah itu. Sah apa tengok? Maka ia orang yang masbuk tadi dihukumnya, yakni dihukumkan seperti orang yang mendapat, ini seperti hukum. Seperti hukum, tulis itu. Seperti hukum orang yang ini makmum yang mendapat ia makmum. Memada tadi itu. Kemudian daripada takbir imamnya. Yang ini selepas. Kemudian dengan mana selepas? Tu kitab Jawi ni payah. Kadang-kadang kemudian tu kadang-kadang dengan mana summa ke apa. Maknanya selepas. Yang ini selepas daripada takbir imamnya. Habis berhenti situ. Jangan terus sambung Kemudian daripada takbir imamnya, ia di dalam rokok. Jangan sambung gitu. Berhenti titik situ. Berhenti setakat daripada takbir imamnya titik. Jadi nak cerita apa? Jadi nak sini cerita kata orang yang baca Fatihah dan sahlah orang yang masbuk tu dibacakan akan itu Fatihah tu, daripada Fatihah itu, maka ia dihukumkan seperti makmum yang mendapat makmum yang mendapat lah makmum tu kemudian daripada takbir imamnya. Ini nak cerita gini. Seolah kata orang masbuk ni sembahyang dia tu sah, dikira bagi rakaat dia tu Fatihah tu seperti orang yang mengangkat takbir Allahu Akbar lepas tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Memadalah bagi orang yang masbuk tu walaupun dia baca Fatihah tu katakan Fatihah dia tu tidak habis. Maka dihukumkan seperti hukum makmum yang mendapat ia makmum selepas daripada takbir imamnya. Satu masalah. Ia imam tu di dalam rokok. Ini di dalam keadaan rokok. Ia imam, tulis itu. Ia tu ia imam. Ia imam di dalam rokok, ini di dalam keadaan rokok. Wajib ia imam makmum tadi oleh rokok. Oleh rokok tambah sikit. Serta imamnya. Serta imamnya. Baik. Jadi dia nak cerita apa? Jadi dia nak cerita kata hukum dia tu orang yang masbuk tu dia kata sini ia kalau imam tu rokok maka wajib makmum tadi rokok serta imam. Tu dia nak cerita. Dia punya masalah belit-belit atas tadi. Dia kata sahlah oleh didapatkan oleh masbuk tu akan bacaan ini. Akan bacaan ini, akan bacaan Fatihah tu lah. Akan dia. Akan masbuk. Daripada Fatihah itu. Maka ia makmum yang masbuk dihukumkan seperti hukum orang yang mendapat ia makmum selepas daripada takbir imamnya. Kemudian ia imam. Kemudian ia imam di dalam keadaan rokok. Di dalam keadaan rokok, wajib ia makmum tadi. Ini wajib di atas makmum tadi. Tulis itu. Wajib di atas makmum tadi. Rokok. Yang ini rokok serta dengan imam. Rokok serta dengan imam. Tulis itu. Jadi bila imam dah rokok, kita ni orang yang masbuk,
kita baca kadar mana Fatihah, takat itulah kemudian kita wajib kita rokok sekali dengan imam. Tengok. Baik. Wajib ia makmum oleh rokok serta imam didapatnya. Tambah sikit, bukan didapatnya. Maka didapatnya akan rokaatnya. Tulis itu. Payah kita ni banyak jatuh pula dah. Ni kita ni jatuh pula dah, bukan lebih. Ni jatuh pula. Didapatnya, yakni tulis. Maka didapatnya akan rokaatnya. Rokaat dikira sekiranya dapat rokok bersama imam masbuk. Ini maksudnya Ustaz. Ya, betul. Tu dikira. Rakaat dikira sekiranya dapat rokok bersama imam masbuk. Ini maksudnya Ustaz, betul. Dia nak cerita kata, memang confirm dapat dah. Nak cerita kata wajib kena ikut imam. Bila imam rokok tu, dia kena rokok juga. Sekali lagi dia bahas tak. Kalau dia tak rokok tu macam mana? Nampak? Nak cerita kata, sah lah memada tu dengan mana sah. Maksud dia kira rakaat dia tadi, dengan kadar makmum tadi wajib kena mengikut imam. Pada ketika rokok. Dia kata didapatnya. Apa didapatnya? Yang ni, maka didapatnya akan rokaatnya. Nak cerita kata, maka didapatlah orang yang masbuk tadi akan rokaatnya. Nak cerita kata dia dapat rokaat tadi bersama dengan imam. Tu dia nak cerita dia masalah sini. Ringkasan dia nak cerita kata, bila imam rokok, makmum tu kena wajib kena rokok. Bila dia dah rokok, maka makmum tadi dikira mendapat rokaatnya bersama imam. Itu sahaja dia nak cerita. Tapi dia cerita ayat berbelit-belit. Bukan belit apa, bahasa dia begitu. Dia nak cerita kata hukumnya seperti makmum yang mendapat kemudian daripada takbir imamnya. Maksudnya seolah-olah dia dapat rakaat itulah. Seolah-olah kata seperti makmum yang mendapat rakaat selepas daripada takbir imam. Tu dia. Habis itu. Baik, tengok lagi. Kata dia lagi. Didapatnya, yakni tulis. Maka didapatnya akan rokaatnya. Maka didapatnya, ini didapatkan. Makmum yang masbuk tadi akan rokaatnya. Akan rokaatnya. Baik, habis itu. Maka orang yang masbuk itu. Maka bermula hukum orang yang masbuk itu. Khabar. Maka hukum orang yang masbuk itu, khabar. Wajib, tambah sikit. Wajib atas ia makmum yang masbuk tadi. Wajib apa? Oleh mengikut imam yang masbuk. Pada rokoknya, rokok imam. Wajib dia kena ikut. Ni dia buat natijah lah. Ni jawapannya. Nak cerita kata, di sini dia kata, wajib makmum yang tadi tu, yang masbuk tu, wajib mengikut imamnya pada rokaat, pada rokoknya, rokok imam. Macam mana? Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah. Ni dia pecahkan masalah pula. Seolah-olah orang tanya, kalau dapat habis baca Fatihah ke, atau dapat sikit ke, tu tak baca langsung Ustaz? Kalau orang tanya. Kena wajib ikut imam tadi tu, rokok tu. Kalau saya tak habis baca Fatihah, kena ikut juga ke? Ataupun saya tak baca langsung, kena ikut juga ke? Tu. Seolah-olah ada soalan begitu. Tapi tak adalah soalan situ, tapi kita nampaklah situ, tengok. Wajib mengikut imam pada rokok tadi, sama ada dapat ia makmum yang masbuk membaca akan sesuatu. Dapat ia makmum yang masbuk membaca akan sesuatu. Sesuatu mana? Daripada Fatihah.
Ataupun dia dapat baca sedikit daripada Fatihah. Itu masalah. Atau tiada dapatnya. Atau tiada dapatnya akan sesuatu. Berhenti setakat tu. Jangan sambung. Terus koma. Atau tiada dapatnya sesuatu. Ini atau tiada dapatnya dapat orang yang masbuk akan sesuatu. Apa akan sesuatu? Tulis itu. Yakni tiada dapatnya orang yang masbuk itu sesuatu. Ini sesuatu daripada Fatihah. Yakni sesuatu daripada Fatihah. Tulis itu. Baik, dia nak cerita apa masalah? Dia nak cerita kata, wajib mengikut imam tadi tak kira sama ada dia dapat baca sikit bersama dengan imam ke ataupun tak dapat baca langsung. Contoh, Allahu Akbar, dia orang masbuk lah. Lam yalid wa lam yulad. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kita bawa baca sikit je. Bawa baca Maliki Yaumiddin. Di situ wajib kita terus rokok bersama imam. Satu masalah. Ataupun walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kita buat angkat takbir. Allahu Akbar. Terus kita rokok bersama imam. Nak kena baca Fatihah tak? Tak kena. Sebab apa? Sebab kita orang yang masbuk. Maksudnya apa orang masbuk? Kita tidak sempat masa lebih kurang. Berdiri tu lebih kurang masanya 25 saat. Ataupun 27 saat. Tu je nak cerita. Kalau kita dapat masa tu lebih kurang 27 saat atau 25 saat pada kita berdiri tu. Kita akan takbir tu lebih kurang 25 saat. Maka itu dipanggil orang muafiq. Tu dia. Habis itu. Tengok dia kata. Dapatlah rakaatnya. Tambah sikit. Maka, tambah sikit. Tambah satu lagi. Maka dapatlah rakaatnya, rakaat bagi makmum yang masbuk tadi. Maka dapatlah. Sebelum dapat tu maka, kan tambah sikit maka. Buat koma, lepas tu maka dapatlah rakaatnya. Maka dapatlah rakaatnya, rakaat bagi makmum yang masbuk. Nak cerita kata kita habis baca Fatihah ke, tak habis baca Fatihah ke, kita terus rokok bersama imam tu, dikatakan kita rakaat tu dah dapat. Rakaat kita dengan imam tadi dikira. Tak dilarakan. Tu maksud dia. Habis itu, tu masalah tu. Kemudian. Ni masalah lain. Maka jika adalah masbuk, tiada dapat membaca Fatihah, atau dapat setengahnya jua, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya dengan syaratnya. Tengok ni. Ada syarat. Nak kata imam boleh tanggung makmum yang masbuk tu, dia ada syarat dia. Bukan boleh suka-suka hati je. Ni syarat dia payah ni. Syarat dia payah. Saya beritahu awal ni. Tengok. Maka jika adalah masbuk. Tulis. Maka jika adalah makmum yang masbuk itu, tiada dapat ia makmum yang masbuk membaca akan Fatihah. Tiada dapat ia makmum yang masbuk membaca akan Fatihah. Atau dapat setengah Fatihahnya jua. Dapat baca Fatihah setengah je. Ataupun tak dapat langsung. Itu dia kata maka ditanggungkan. Maka ditanggungan akan Fatihah itu. Akan Fatihah orang yang masbuk itulah. Ditanggungan tadi tu.
oleh imamnya dengan syaratnya. Syarat ditanggung tu. Apa syarat dia? Ni syarat dia. Dia tak tulis macam kita kalau kitab Rumi sekarang. Kalau syarat tu tulis. Okey, syarat pertama. Kitab dulu dia tak tulis syarat pertama, syarat kedua. Bila lepas dia sebut kata dengan syarat, jika adalah. Itu jika adalah tu masuk syarat dah tu. Itu syarat dah tu. Itu dah terus masuk syarat dah. Payah kitab ni. Tengok. Ni syarat yang pertama. Syarat pertama apa? Jika adalah imamnya. Mutatahhirun. Tulis baris. Jika adalah imamnya mutatahhirun. Satu syarat. Apa maksud imam yang mutatahhirun? Ni payah ni. Tulis itu imam yang bersuci. Iaitu imam yang ada wuduk. Memang maklum lah Ustaz, bila semayang memang mesti imam ada wuduk. Kalau tanya kita balik. Ni nak bahas apa? Tengok. Jadi ditanggungkan. Ni syarat ni tak boleh tinggal. Jika adalah imamnya mutatahhirun. Masalah macam mana? Masalahnya jika imam itu tidak ada wuduk dengan lupa. Dia gini. Ni masalah ni. Imam mutatahhir macam ni. Masalah. Ni payah. Masalah dia gini. Dalam kitab Arab dia sebut ni. Ni kitab besar ni. Masalahnya kata imam tu mestilah imam tu mutatahhirun. Contoh imam kata Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun datang orang masbuk. Kita orang masbuk. Datang rakaat ketiga. Atau datang rakaat keempat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak tanya lagi. Saya tanya sikit. Ni masalah payah ni. Saya tak boleh nak. Ni kalau tak faham mutatahhir ni habis cerita. Jika makmum itu terkejar-kejar masa sebab nak dapat rokok bersama imamnya. Tetapi tak sempurna qiyamnya. Adakah sah takbiratul ihramnya tadi? Tetapi tak sempurna qiyamnya. Dia angkat takbir Allahu Akbar, terus kita rokok. Sempurna dah. Takbiratul ihram tu sah lah. Tergesa-gesa pun tak apa. Tapi kalau masuk dalam keadaan tergesa-gesa, berlari katakan, itu hukum dia makruh. Tapi sembahyang dia sah. Kita nak cepat, nak kejar imam. Imam dah rokok noh. Kita berlari, lepas tu Allah Akbar. Jadi tergesa-gesa berlari tu, dalam keadaan tu makruh lah. Takbir tu, dia qiyam tak sempurna tu tak apa. Dia qiyam macam ni. Allahu Akbar. Bukan dia datang terus rokok tu, tak. Dia takbir dulu. Allahu Akbar. Bila dah takbir Allahu Akbar, dia terus rokok. Tak baca pun tak apa. Tak baca pun tak apa. Okey, baik. Ni masalah saya nak cerita ni. Payah ni. Macam mana dia katakan? Makmum itu mutatahhir. Asal mutatahhir, makmum tu orang yang bersuci. Macam tu je Ustaz. Sebab kitab ni zaman kita tulis masalah 1, 2 dan seterusnya. Masalah 1 dia tulis apa? Zaman Muraki. Dia tulis mutatahhir tak? Cuba tengok. Zaman Muraki dia tulis apa masalah pertama? Kak Lia, Kak Nolia tolong tulis. Apa dia tulis masalah yang pertama? Nak tengok dia nak cerita apa? Di sini masalah pertama dia tulis imamnya tu ialah mutatahhir. Jangan terus baca imamnya mutatahhir
Dan bukan pada itu lain tu. Itu syarat kedua dah tu. Saya nak tanya yang syarat pertama dia tulis apa? Kitab Jawi dulu tak tulis syarat. Dia tulis syarat tapi selepas pada syarat tu, itu syarat dah lah. Tu kitab Jawi tu keistimewaan kitab Jawi dulu tu. Imam yang suci. Kalau tulis imam yang suci, agak-agak Haji faham tak Haji? Memang tak faham betul tak? Payah kitab ni. Dia tak. Sebab tu saya cakap kitab ni, ambil lah kitab mana pun orang terjemah pun. Kalau tak ada huraian, dia tak faham. Dia masalah apa? Apa dia hurai tak imam yang suci tu macam mana? Kita maklum lah, nak semayang mesti imam yang suci, betul tak? Kalau imam tak suci, tak sah mula lagi kita ikut. Betul tak? Tak faham kan saya kata? Kitab riwayah ni tengok. Ni nak hurai ni, dengar dulu. Jangan tanya soalan dulu, Ustaz. Saya nak hurai Imam Mutatahhir macam mana ni? Tengok. Saya nak hurai ni. Tengok perhati Jangan tumpuk kat lain. Dia kata jika adalah imamnya mutatahhir yang bersuci. Apa maksud bersuci? Jadi masalah gini. Jadi masalah imam ni dia angkat takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau masbuk ni. Kita masuk pada rakaat. Dia tulis imam yang berwuduk. Tak apalah, imam yang berwuduk. Okey. Makna kata imam tu ada wuduk lah. Syarat imam tu ada wuduk. Baik, ni masalah apa ni? Masalah imam wuduk ni macam mana? Contoh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu imam dah baca. Contoh, imam tu rakaat keempat dah. Imam tu dah rakaat yang keempat. Kita baru masuk. Allahu Akbar. Kita orang masbuk ni. Kita orang masbuk. Lepas tu imam pun rokok. Kita pun rokok juga. Lepas rokok tu imam bagi salam. Dah buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba imam teringat. Allah, aku terlupa nak ambil wuduk. Tu masalahnya tu. Makmum yang masbuk tadi tu. Imam tak tanggung bacaan Fatihah makmum yang masbuk tadi. Sebab apa? Sebab dalam keadaan tadi imam terlupa dia tak ada wuduk. Tu masalah dia. Tulis masalah tu saya beritahu. Dia gini, dia asalnya imam dia terlupa. Syarat imam tu mestilah mutatahhir, suci. Tapi bila imam bagi salam, kita ni orang masbuk bukan orang munafik Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun bangun. Kalau imam tak beritahu tu susah cerita lah. Dia kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu, kita semayang kita. Kalau tak bagi tahu, maksudnya imam tu suci lah cerita dia. Kalau imam tu tak bagi tahu, maksudnya imam tu suci lah. Mutatahhir. Bila mutatahhir, dia menanggung bacaan Fatihah kita tadi, masbuk tadi. Kan kita rakaat keempat tadi kan. Imam dah rokok, kita pun sampai. Kita pun terus rokok. Kita pun terus rokok. Lepas tu bila imam bagi salam, tiba-tiba imam bagi tahu, Allah, aku lupa ambil wuduk saat ni. Dia bagi tahu. Kita pun dah teringat. Ataupun kita pada rakaat pertama. Contohlah kita ikut pada imam rakaat pertama. Tak payah ambil rakaat 4, rakaat pertama. Nak pergi nampak lagi. Jadi rakaat pertama tu kita dah tahu orang masbuk. Rakaat pertama imam rokok, kita merokok. Lepas tu imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam kata, Allah, aku lupa aku orang yang tak ada wuduk. Bacaan Fatihah tadi imam dah tak tanggung dah. Dia tak boleh tanggung sebab apa? Sebab imam tu dia tidak mutatahhir, dia tidak ada wuduk. Jadi makmum tadi ni yang lambat ni dia kena naik tambah. Habis 3 rakaat lain tak? 3 rakaat lain tu tak apa sebab kita dah baca Fatihah sempurna. Ini yang kita tak baca Fatihah langsung ni. Kita kata orang masbuk. Ini masalah payah. Imam dia tak menanggung bacaan kepada orang
Masbuk pada ketika imam tu dia tak mutatahhir. Asalnya mutatahhir, asalnya dia suci ada wuduk. Tapi bila bagi salam, dia lupa. Dia bagi tahu kata aku tak ada wuduk. Tu masalahnya. Itu kena tambah 1 rakaat. Kalau dia ikut imam tu, dia kena tambah 1 rakaat. Bukan, dia tak payah buat penuh. Habis tu Ustaz, batal samia tu terbatal ke Ustaz? Ni apa ni? Imam yang mutatahhir suci pada ada najis. Contoh imam selepas bagi salam baru teringat bahawa dia terlupa ambil wuduk. Lepas tu dia bagi tahulah. Dia bagi tahu kat makmum yang masbuk. Ni cerita makmum yang masbuk bukan makmum hafiz. Makmum hafiz tu sah mula dah. Ni makmum yang masbuk. Dia bagi tahu Allah terlupa tadi kata aku tak ada wuduk. Makmum pun belakang pun terus bangun. Dia terus bangun. Dia hanya tambah 1 rakaat sahaja. Sebab apa? Sebab 3 rakaat yang seterusnya dia dah orang yang muafiq. Kalau dia masbuk juga, maka rakaat dia tu tak dikira, dia kena tambah rakaat. Sebab imam dah tak tanggung dah. Sebab apa? Imam tadi dalam keadaan dia terlupa ambil wuduk. Ataupun dia ada najis sebagainya. Dapat? Ya, bagus. Imam was-was keluar angin. Was-was? Kita maklum orang was-was nak buat macam mana? Kena buat balik lah. Bila dia tak yakin, was-was dia kena tambah lagi. Bila was-was dia batal lah. Kalau masalah macam tu, kena tambah 1 rakaat lagi kan? Tambah 1 rakaat lagi, betul. Tu dia. Ni masalah payah. Tu kena tulis dobit. Elok-elok tu. Itu yang dia katakan. Syarat pertama, jika adalah imamnya mutatahhir. Maksudnya, memanglah. Sama juga ke kalau wuduk imam terbatal masih imam rokok. Makmum masbuk ikut imam yang ganti ke? Begitu. Dia dah bagi salam, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi makmum bagi tahu. Imam bagi tahu kata, dia terlupa. Kita terus bangun. Kalau makmum tahu. Kalau imam tu tahu hukum. Bukan senang ni. Payah juga masalah ni. Imam ni, saya lah senang. Kalau orang nak jadi imam ni, dia kena tahu sungguh. Bab ni kalau tak tahu juga habis. Bercelaru orang kita. Bercelaru. Tambah-tambah PKP ni. Apalah. PKP ni nak nanti jadi imam. Memanglah keluarga kita. Payah juga benda ni dia complicated. Bukan kita nak memayahkan, tapi kadang kita nak tahu hukum. Tak boleh buat hukum tu mudah-mudah. Ni. Sama juga ke kalau wuduk imam terbatal masa imam rokok. Makmum masbuk ikut imam yang ganti. Tu sama juga. Itu akan datang kita bahas. Dia terbatal, dia apa? Makmum tadi. Itu pun makmum yang sama juga. Itu soalan apa? Nur Aini Ahmad. Cantik. Wuduk imam terbatal. Masih imam rokok. Makmum yang masbuk tu dia kena ganti tu. Sebab apa? Sebab rakaat dia tidak bacaannya, rakaat dia tidak ditangguh oleh imam. Walaupun imam tak ada wuduk ya Ustaz. Dia begini. Pada mula je tu, dia yakin ada wuduk. Kita tak tahu status pun kata ada wuduk tak ada wuduk. Kita tahu kata imam tu ada wuduk lah. Tapi imam dia terlupa, dia bagi lepas salam kata Allah aku lupa nak ambil wuduk. Semayang kita tu sah lah. Sebab kita semayang kita ada wuduk, kita sah semayang kita makmum ni sah. Cuma yang tak dikira tadi bagi makmum yang masbuk. Imam nak tanggung makmum yang masbuk tu tak boleh nak tanggung. Sebab dia kena tambah 1 rakaat lagi. Tu cerita dia. Status solat imam macam mana Ustaz? Makmum masbuk masih mendapat pahala jemaah? Ya dapatlah. Kalau makmum yang masalah imam tu, dia kena iadah balik lah. Status imam tu maklum dah terlupa, dia kena iadah balik. Kena ambil uduk balik, kena semayang balik 4 rakaat. Kita tak apa. Semayang kita ni, kita nak iktikad kata sah imam kita tadi sah. Iktikad kita tadi, cuma kita orang yang masbuk. Nampak lagi. Ini syarat yang pertama.
Ni payah nak lantik jadi imam. Habis itu. Sebab itulah saya cakap, kitab ni kalau boleh kena pelajar. Kitab bab-bab ni. Sebab kita tengok, sekarang tengok, lebih-lebih lagi bila time PKP. Bila time PKP ni, sabut pala dah kita. Siapa nak jadi imam ni? Betul tu ingat dah. Tapi bila dia terlupa imam terlupa, dah berselerak dah orang yang makmum. Makmum tu tak apalah. Kalau dia tahu hukum, tak apa lagi. Kalau kita imam tu, kita kena bagi tahulah. Baik. Itu syarat yang pertama. Baik, syarat yang kedua pula. Dia tak tulis syarat kedua. Tapi kita faham. Tengok dia kata syarat kedua. Itu pertama. Yang kedua pula, dan bukan rakaat yang lebih seperti rakaat yang kelimanya, kelima bagi rakaat. Dan bukan ini, dan bukan ini, dan adalah imam itu, tambah sikit. Dan adalah imam itu bukan pada rakaat yang lebih seperti rakaat yang kelimanya. Tengok. Ni apa nak kata? Ustaz tak faham. Imam dah bagi salam, baru sedar tak ada wuduk. Masbuk tak dengar imam beritahu dia tak ada wuduk, macam mana pula? Dia gini. Kita orang masbuk ni ada wuduk. Dia gini, kita datang orang masbuk. Katakan imam tu dia angkat takbir Allah Akbar. Buat masalah. Bila imam tu dah baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum ni pun datang. Bila datang tu tak tahulah dia orang masbuk tu. Dia pun zon kata imam waktu semayang tu, imam tu yakin masa tu. Dia kata ada wuduk. Masalahnya bila dah habis semayang, imam pun berkata, Allah lupa saat ni aku lupa ambil wuduk saat ni. Bila imam dengar ni, makmum dengar ni, dia tak tanggung macam Fatihah aku ni. Rakaat pertama tadi aku tak dikira tu. Kita terus bangun. Sebab apa? Sebab rakaat kita tak dikira, sebab tak boleh tanggung. Imam tak boleh tanggung rakaat kita tadi tu dengan sebab dia tu dah terbatal wuduk. Nampak tak? Sebab tu syarat dia bila imam tu dia dah bila dia tak mutatahhir, maka rakaat kita tadi tu tak dikira dalam keadaan kita masbuk. Kalau muhafid tak apa, tak ada masalah apa. Masalah masbuk sahaja. Nampak lagi? Tu dia. Rakaat 2, 3, 4 dikira ke ustaz sebab kita ikut imam. Tapi imam dah tak ada. Itu dikira lah. Sebab kita dah muafik dah. Kalau kita muafik tu dikira lah. Yang tak dikira tu waktu kita masbuk tu. Imam dah tak tanggung. Imam tak boleh tanggung sebab dengan sebab dia dah bagi tahu tadi tu. Lepas bagi salam tadi, dia kata dia tak ada wuduk. Tu maksud dia. Itu maksud dia. Baik. Yang kedua pula, syarat kedua pula, tengok. Dia kata, ini pun tak tanggung juga ni. Ini pun tak tanggung juga ni. Dan bukan, dan adalah imam itu, dan adalah imam itu bukan pada rakaat yang lebih seperti rakaat yang kelimanya. Ni masalah. Ni apa maksud dia? Rakaat yang kelima. Contoh kita datang. Ni biasa berlaku ni, benar berlaku ni. Dah biasa berlaku. Kita datang rakaat ketiga. Contoh lah ambil rakaat keempat lah. Nak bagi nampak sikit lagi, kita ambil yang payah sikit. Macam-macam. Kita datang rakaat keempat. Tiba-tiba imam bangun rakaat kelima. Muncul lah imam lupa imam tanggung lah. Kalau kita fikir dengan akal lah. Muncul lah imam datang lah. Imam terlupa, aku pun terus ikut. Tu tak kira. Dia kena tambah juga.
rakaat dia kena tambah. Sebab imam tu bila rakaat lebih, kita nak imam dah tak tanggung dah rakaat kita tu. Nampak tak? Dia gini. Kita datang rakaat yang ketiga lah, katakan. Katakan kita datang rakaat ketiga. Ataupun rakaat kedua lah mudah. Rakaat kedua, kita pun ikut imam. Kita pun ikut imam. Bila lepas ikut imam tu, perasan kata kita dah naik ikut imam tu, rakaat keempat kita rakaat keempat, imam rakaat yang kelima. Contoh kita ambil waktu isyak. Nampak tak? Ambil waktu isyak. Kita pun perasan. Allah. Ni kalau orang tak tahu ni susah ni. Dia ikut imam terus. Bagi salam pun salam sekali dengan imam. Tengok-tengok dia ikut imam tu. Imam dah rakaat kelima, dia bawa rakaat keempat. Dia pun ikut imam jugalah. Bila imam bagi salam, rakaat yang keempat bagi makmum tadi tak dikira, tak boleh tanggung dah. Sebab tu rakaat lebih. Itu rakaat lebih bagi imam. Walaupun kita dah cukup 4. Sebenarnya tak cukup 4. Itu rakaat lebih bagi imam. Imam dah tak tanggung dah. Jadi kita kena tambah 1 rakaat lagi. Nampak lagi tak masalah ni? Ni banyak berlaku ni. Kerana imam terlupa 5 rakaat. Imam kita pun kebetulan datang rakaat kedua. Kes imam terlupa rakaat ni. Dia rakaat imam tu lebih. Kita ni bukan kata mujur kat kita ni. Mujur imam lebih rakaat ni. Aku datang rakaat kedua dah. Sedang elok imam buat 5 rakaat, aku pun bagi sekali imam, bagi salam dengan imam sekali. Tak boleh bagi salam imam sekali. Imam tak tanggung pada rakaat yang lebih. Rakaat kelebih tu tak tanggung dah, tak lebih yang lebih tu tak dikira dah. Makmum ikut juga ustaz. Makmum yang masbuk tadi ikut juga. Ni tak ada cerita makmum muafiq, kita cerita makmum masbuk. Muafiq tu maklum lah, dia kena tunggu, kita dah bagi tahu dah sebelum ni. Kalau imam buat rakaat lebih, makmum yang muafiq tadi dia ikut, dia hanya tunggu pada tasyahud akhir. Itu selepas daripada dia tegur lah. Ada pun kita ni, contoh kita ni orang yang lambat. Kita orang masbuk. Tiba-tiba imam buat rakaat lebih. Kita pun ikut imam juga. Kita ikut imam tu, imam dah tak tanggung rakaat kita tadi. Sebab apa? Sebab tu dah terlebih. Jangan kita kata, Allah, mujurnya imam. Dia bagi lebih pula. Tak kena gantilah aku 1 rakaat ni. Dah. Tak boleh. Bersenang lenang tak boleh. Dia kena tahu hukum tu. Ramai orang tak tahu hukum tu. Ada setengah-setengah orang tu, dah cukup 4 rakaat ni, aku ikut imam ni. Padahal imam rakaat kelima. Aku tak kena tambah dah ni. Bagi salam imam sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam sekali. Kita tengoklah. Nak tahu lebih tak lebih. Tengoklah kita semayang waktu apa. Kalau waktu isyak, kita tahu dah. Kita orang masbuk. Nampak tak? Kita tahu dah kita orang yang masbuk. Tengoklah macam mana kita. Kita orang yang masbuk. Contoh gini. Contoh kita kata kita orang yang masbuk. Rakaat pertama. Contoh ambil rakaat pertama lah mudah. Ni nak bagi nampak lagi ni. Ni makmum perempuan tak tahu apa yang berlaku depan termasuk imam. Dah tak ada wuduk. Ni masalah payah lah. Solat zuhur kita tak tahu imam pada rakaat keberapa, kita masbuk pada rakaat terakhir. Lepas tu imam kata lebih rakaat. Adakah perlu tambah rakaat? Kalau kita orang yang masbuk, kita kena tambah rakaat. Dia gini Okey, ni masalah lain. Ni masalah lebih kurang. Okey, gini. Kita datang. Ni imam. Rakaat pertama. Kita rakaat datang. Pak datang. Lepas tu Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Tu tak apalah, dikira 4 rakaat kita kan. Ini makmum yang masbuk yang tak dikira rakaat. Contoh makmum kita tak cukup rakaat 2. Tapi nak tampung dengan 5 tu tak boleh. Baik sangat soalan ni. Kalau saya sebagai imamnya,
Bula di tengah-tengah solat itu. Bula. Boleh. Maka wajib saya berhenti pada masa saya ingat sebelum saya beri salamkan Ustaz, sebab dia dah ingat ketika itu. Kalau imam teruskan juga, dia berdosa kan? Ya, betul. Kalau imam dah tahu pada ketika dia batal wuduk tadi, pada ketika semayang, maka dia teruskan lagi, berdosa dia. Dia kena berhenti lah. Dia kena berhenti semayang. Imam tu. Makmum wanita selalu tak nampak yang berlaku di depan. Itu yang masalahnya. Kita kena faham iktikad imam makmum tu. Sebab tu betul lah. Sebab tu yang afdal yang semayang jemaah tu memang orang lelaki kan. Biasanya kalau orang perempuan ni dia tak tahu hukum, susah. Sebab apa? Dia waktu dia tirai tu, ada tirai tu payah tu. Dia kena ingat. Dia nak tahu kata lebih tak lebih tu. Kalau makmum yang masbuk tu, maksudnya dia kena ambil tahu juga, cakna juga. Orang perempuan pun. Sebab tak tahu benda yang depan berlaku. Dia kena ambil cakna jugalah. Benda ni masalah ni. Benda ni orang panggil teknikal. Ini teknikal bagi orang perempuan. Payah. Nak cerita payah. Cuma kita boleh cerita kata kalau dia dah terlebih rakaat begitu tu, kita nak buat apa, kena tambah. Contoh kita kata makmum dia datang, aku ni dah lebih makmum ni. Ataupun kita tengok korinah gini lah. Tapi bukan semua makmum tahu. Tengok contoh orang perempuan Jadi kita tengok orang perempuan ni ada yang muafiq. Duduk depan kita. Bila dah muafiq di depan, dia dah semayang. Tiba-tiba imam tu tambah rakaat kelima. Kita tengok makmum yang muafiq tu, perempuan tu dia duduk lagi. Macam kata kita rakaat kita ni, imam tadi tu dah terlebih rakaat. Kita pun ikut imam. Tapi kita tak sedar kan, betul tak? Orang perempuan. Tak sedar. Tapi bila kita ikut imam, tak apalah. Bila ke imam, lepas bagi salam, kita tak boleh bagi salam dengan imam. Sebab apa? Sebab rakaat kita tak dikira. Makmum, imam tadi tak boleh tanggung rakaat lebih. Tak boleh tanggung dah. Sebab benda dah lebih. Benda lebih rakaat, dia dah tak tanggung dah. Jadi makmum yang tadi tu, perempuan tadi tu, dia kena bangun tambah satu rakaat. Tapi dia kena tengok lah, korinah tu kena tengok depan tu, makmum yang muafiq macam mana. Perempuan kena tengok. Itu benda-benda tu teknikal, payah nak cerita. Solat zuhur kita tak tahu imam pada rakaat berapa. Kita masbuk pada rakaat lepas tu. Haji tanya. Berapa tu imam beritahu lebih kurang adakah boleh tambah? Itu tambah rakaat lah. Itu tambah rakaat lah, tak apalah. Okey. Mana Kak ini dia punya mesej tadi? Makmum masuk kemudian. Tak tahu apa imam tu rakaat kelima. Macam mana? Makmum perempuan selalu tak tahu apa yang berlaku depan. Itu payah cerita tu nak cerita tu. Dia kena tahu hukum lah, mudah cerita. Kena tahu hukum. Okey, tengok perempuan tu macam mana. Tengok makmum yang muafiq yang perempuan tu macam mana. Kalau dia tak ikut imam, dia tahu kata, makmum imam tu terlebih rakaat. Tapi kan tengoklah, kalau dia seorang orang pakai ikut imam tu lain. Tapi banyak orang perempuan dia tak tahu hukum, dia selalu ikut imam je. Nanti dulu. Imam salah, kalau orang yang muafiq, dia di situlah, rakaat keempat. Biar apilah imam nak pergi naik atas pun. Apa asal nak ikut dia salah. Tapi kita tunggu imam bagi salam sekali dengan imam. Ada pun makmum yang masbuk tadi ni, yang perempuan ni, kita ikut imam juga. 4 rakaat rupanya dah. Tapi kita tengok korinah depan, tapi makmum yang muafiq depan tu duduk bawah. Duduk lagi. Macam kata kita ni boleh jadi makmum tu, imam tu dah terlebih rakaat. Bila dah terlebih rakaat, imam dah tak tanggung rakaat yang lebih. Maksudnya walaupun kita ikut imam juga, makmum yang masbuk tadi ikut imam juga, rakaat kita tu seolah dah lebih tak dikira. Walaupun kita baca Fatihah sekalipun. Mana tadi hilang lah. Okey. Jika memang makmum masbuk kurang rakaat, yang tertinggalkan tambah rakaat yang kurang. Betul. Kalau imam terlebih rakaat, jemaah masbuk tunggu. Macam jemaah muafiq boleh tak ustaz? Tak ada masalah.
tak ada masalah. Nak tunggu boleh. Kalau dia tahu, dia tunggu tak ada masalah apa. Dia tunggu boleh. Dia tunggu lagi bagus afdal. Masalah kalau dia tak tahu, dia terlebih. Dia ikut imam juga. Tu tak ada masalah, boleh. Imam boleh. Adakah dengan mengambil kira tahiyat awal kita dapat tahu berapa rakaat kita? Tengok kita tahiyat awal macam mana. Kita boleh kira kata, biasa kita makmum ni dia akan peka, dia boleh tahu macam mana waktu tahiyat awal. Lepas tahiyat awal tu, imam bedal 2 rakaat lagi. Allah tu, 2-3 rakaat lagi. Ini Cam kata 5 rakaat dah ni imam buat ni. Kita boleh Cam turun dah. Nampak tak? Haji Safaruddin. Apa lagi? Ustaz, makmum masbuk kena ikut imam sujud sahwi. Sebab dah lebih rakaat ke sebelum imam bagi salam. Ini masalah lain. Ustaz, makmum masbuk kena ikut imam sujud sahwi sebab dah lebih rakaat ke sebelum imam bagi salam. Dan dia kena ikut imam lah. Kalau imam sujud sahwi, dia buat sujud sahwi juga. Sebelum bagi salam lah, betul lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian kita tambah. Kita tambah rakaat lagi. Bagi makmum yang masbuk lah. Kalau ma'fid tak apa. Dia kalau terlupa tu kena sujud sahwi. Rakaat lebih. Sujud sahwi lah. Habis itu. Tu yang kedua tu. Itu syarat yang kedua. Habis. Panjang pembahasan kita ini. Baik. Bawa 2. Lagi pula. Dan syarat lagi ia masbuk tadi. Dapat rokok itu dengan tomak ninah. Ini senang ni. Ini senang. Dan syaratnya lagi. Ini senang. Ini perbahasan mudah sikit. Tengok. Dan syarat lagi. Ni syarat yang ketiga. Payah kita awal dulu. Tak berapa syarat. Ni dah syarat ketiga baru cakap ada syarat. Baru beritahu syarat. Yelah. Orang dulu kan. Ulama' dulu ni Tok Wali. Syekh Daud. Dia cakap tu bahasa tu dengan bahasa waktu dia cakap zaman dulu. Zaman kita bahasa semua dah cantik dah. Sebutkan beberapa syarat, kriteria. Nak pergi kat shopping complex pun ada. Kriteria masuk. SOP. Semua siap dah. Zaman dulu tak ada, ikut dan. Tapi zaman dulu walaupun ikut dan pun, dia lebih orang dulu lebih alim daripada kita lagi. Kita ni berbagai-bagai. Ada syarat ni syarat. Tak ikut juga. Orang dulu tak ada letak syarat macam tu pun. Tapi syarat tu dengan mulut je. Dengan tulisan biasa je. Tapi Alhamdulillah. Kita boleh faham. Walaupun payah percakapannya. Baik. Baik, tengok ni. Syarat ketiga pula. Ini mudah. Dan syarat lagi ia orang yang masbuk dapat rokok itu. Dapat rokok itu dengan tomak ninah. Dengan tomak ninah. Sebelum lagi bangkit, ia tu padam. Ia tu buang. Sebelum lagi ia tu tak mau. Itu terlebih. Bukan tolong pandang, tolong buat kurungan. Betul tulis garis bawah. Sebelum ia tu tak mau. Tolong buat kaunsain. Tolong buat bracket. Sebelum lagi bangkit, bangun. Bangkit tu bangun lah. Sebelum lagi bangun oleh imamnya. Sekurang-kurang rokok. Tulis, tambah sikit lagi. Sebelum lagi bangkit imamnya pada iktidal. Sebelum lagi bangkit ini bangun imamnya. Tambah sikit. Pada iktidal. Sekurang-kurang tu.
akan sekurang-kurang rokok. Ini akan sebagai sah rokok. Sah rokok ni apa? Sekurang-kurangnya tomak nina. Ya, banyak masalah gini. Masalah ni mudah je. Dia nak cerita apa? Imam nak tanggung baca Fatihah makmum masbuk tadi tu, mestilah makmum yang masbuk tadi mestilah sempat tomak ninah dengan imam pada ketika rokok. Tomak ninah macam mana? Saya dah beritahu sebelum ni. Tomak ninah macam mana? Tomak ninah iaitu dipanggil sekurang-kurang tomak ninah iaitu apa? Mengucapkan subhanallah. Mengucap subhanallah. Mesti kita sempat dengan imam waktu rokok tu dengan kadar masanya subhanallah. Kadar masa, bukan kita ucap subhanallah. Lama kata Allah Akbar subhanallah. Bukan itu. Kadar masanya lebih kurang 3 second ataupun 2 second. Kita sempat tomak ninah dengan imam tu mestilah 2 ataupun 3 second dengan kadar masa subhanallah. 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 Lebih kurang 2 second lah. 2 second ataupun 3 second. 2 second tu mesti sempat dengan imam pada ketika rokok. Barulah imam tanggung bacaan Fatihah makmum tadi. Tu dia Habis itu. Ni syarat ni senang. Ni maklumlah kita selalu buat ni. Baik, tadi soalan tadi. Ustaz, makmum masbuk wanita masuk solat. Dia ikut gerakan beberapa orang makmum wanita yang muafiq dalam saf. Sebab tak nampak imam kat depan. Okey. Lepas tu? Rupa-rupanya makmum yang awal ni tak ikut imam. Solat sendiri. Rupa-rupanya makmum yang awal ni tak ikut imam solat. Tak ikut imam. Yang ni solat sendiri. Tapi solat dalam saf jemaah. Jadi bermakna hal solat makmum wanita masbuk ni. Tak faham soalan Jadi bagaimana hal solat makmum wanita masbuk ni? Jadi gini. Masalah makmum perempuan ni. Dia ikut kata imam tu adalah depan tu. Rupanya makmum yang depan ni semayang seorang rupanya. Bukan semayang ikut imam. Yang ada gitu juga perempuan. Ada juga, berlaku juga. Dia bahasa dia dah, bukan semua orang nak tahu hukum. Tapi wajib belajar tu, bukan kata tak kita kena ingat walaupun kita kata tak tahu hukum, tak ada kecuaian kat atas aku dah, lepas dosa dah. Tak. Dia tak boleh dengan sebab kecuaian kita tu Allah Taala ambil taksir pada kita. Dengan sebab kita tak belajar. Bukan dengan sebab kita buat semayang tu berdosa tak. Dengan sebab kita tak belajar tu Allah Taala ambil tanggung kecuaian kita esok ni. Allah Taala ambil dosa kat kita dengan sebab kita tak belajar. Tu kena faham tu. Dia lain dengan semayang tu kita tetap sah. Baik, ni masalah ni pula dia kata. Rupanya makmum yang depan tu dia semayang seorang. Tapi kalau kita perasan tu kena tanya balik. Apa tu Puan Sarah kena perasan balik. Kita perasan tu waktu bila? Dah habis semayang ke pada ketika bila? Sebab soalan tak habis lagi tu. Jadi dalam soalan makmum wanita masbuk ni macam mana? Macam mana? Sebab nak kena tanya dulu. Dia ikut imam dia tahu kata makmum tu semayang seorang tu waktu bila? Dia tak dengar langsung suara ke macam mana? Sebab yang saya nampak soalan ni, makmum tu semayang seorang, tapi dia ikut imam juga. Dengan suara imam pun dia ikut juga macam tu. Tolong bagi saya soalan yang sempurna sikit. Sebab saya tak apa nak faham soalan tu. Yang saya faham lah. Memang kita tahu kata dia tak ikut imam. Tapi imam tu jenis suara jelas ke tak? Nanti tak. Berhenti. Okey, ni tak apalah. Memang ada ustaz. Tapi masuk barisah jemaah juga. Itu kacau jugalah. Tapi nak macam mana
makmum wanita dengar imam beri salam. Maksudnya, kita ikut macam biasa tak ada masalah. Apa kita ni makmum masbuk. Tapi cuma kalau kita dah masbuk tu, kita kena tambah rakaat lagi lah. Masbuk yang macam mana? Masbuk, adakah masbuk kita sempat dengan imam? Tomak ninang imam tadi? Tu. Imam bagi salam masbuk tadi. Imam bagi salam. Masbuk tadi ikut imam. Sama baca tasyahud akhir. Baik, tak apalah. Tapi masbuk tidak bagi salam lagi. Lagi on. Sebab nak tambah turkat lagi. Betul ke Ustaz? Ya, betul. Jadi, yalah. Jadi bila imam bagi salam, kita tak payah bagi salam lah. Sebab apa? Kita nak tambah satu rakaat lagi. Betul. Apa ini? Mana tahu makmum wanita tu solat sendiri kecuali dia bagi tahu. Yang kata yang Puan Sarah tadi, dia kata, saya pun tak tahu macam mana dia beritahu seorang-seorang. Sebab kalau gerakan dia sama dengan imam, dia ikut imam. Tak tahulah, boleh jadi dia bagi tahu selepas dia bagi salam ke. Tapi kalau kita ikut imam tu, etikot kita tetap sah. Cumanya kita tahu kata kita ikut imam makmum kita tadi tu, kita tahu dia seorang-seorang tu, lepas kita dah bagi salam. Ke macam tu? Soalan dia agak complicated sikit. Saya macam, saya bagi jawapan yang macam-macam lah tu. Dia nak cerita kata makmum yang masbuk tu tak ada masalah. Masbuk dia kata tengok macam mana. Dia sempat tak Tok Madinah dengan imam. Kalau sempat, maka tak payahlah tambah rakaat. Tapi kalau tak sempat dengan Tok Madinah tadi, maka wajib kena tambah satu rakaat lagi. Kalau sempat Tok Madinah tu maksudnya imam menanggung bacaan Fatihah makmum yang masbuk tadi. Habis itu. Baik, tengok. Maka jika terkemudian ia, ini terlambat. Terkemudian mana terlambat tu di situ. Maka jika terlambat ia makmum yang masbuk. Sebab membaca Fatihah. Sebab membaca masbuk itu akan Fatihah. Duk baca Fatihah lagi. Datuk masbuk dah. Hingga bangkit oleh imamnya. Hingga bangun oleh imamnya. Kepalanya tu tak mau. Kepala tu tolong bracket. Tolong garis. Itu terlebih. Kepalanya tak nak tolong bracket. Itu terlebih. Dia nak begini. Hingga bangkit oleh imamnya daripada rokok. Kepalanya tu tak mau. Itu terlebih. Hingga bangkit oleh imamnya. Daripada rokok. Tambah sikit. Daripada rokok kepada i'tidal. Maka luputlah rakaatnya. Maka luputlah daripada makmum yang masbuk tadi oleh rakaatnya. Ni nak cerita apa? Nak cerita kata, kalau dia terlambat dengan sebab dia duk baca Fatihah lagi. Bila baca Fatihah tu, tiba-tiba imam tu dah angkat kepala. Imam tu dah angkat kepala dah. Maka luputlah rakaatnya. Rakaat bagi makmum yang masbuk. Tak dikira dah lah. Habis itu. Biasa pergerakannya tak ikut imam. Mula-mula je nampak macam ikut imam. Kena tengok lah. Kena perhati lah. Kalau kita dah tahu awal, tak apalah. Kita tak usah ikut.
ikut dia lah. Tapi pelik juga ada orang nak buat juga macam tu kan. Saya kesian lah. Orang Melayu, orang kita lah. Kita ni, yalah. Bab ni bukan nampak mudah-mudah. Nampak mazbuk, mudah nampak. Alah mazbuk, bila orang kita mazbuk apa kita faham? Mazbuk ni kita faham kata, 2 rakaat, 3 rakaat. Bila datang lambat mazbuk. Itu yang orang kita tahu. Kebanyakan orang kita bila bagi definisi, aku orang mazbuk tadi. Aku datang rakaat kedua. Tapi tak pernah cerita, aku orang mazbuk tadi. Rakaat pertama tadi aku orang mazbuk. Sebab aku tak sempat baca Fatihah dengan imam. Tak ada lagi orang sebut gitu. Tapi dia pecah lah orang mazbuk tu macam mana tadi. Nampak nak payah tak payah. Maksudnya masalah yang kita tak pernah dengar. Yang selalu kedengaran dekat corong telinga kita ni, selalu kita dengar ni. Mazbuk tu rakaat kedua, ketiga, keempat. Pertama dia tak ambil kisah dah. Tu kena tahu tu, kena perhati. Kena tahu. Imam, makmum semua kena tahulah. Makmum tu lah kena tahu lebih lagi lah. Sebab kita semayang. Habis itu. Dan jika masyghul ia dengan membaca zikir yang sunat. Ini masalah lain. Ini masalah Abang Fazil pernah tanya saya. Jawapannya ni, ini masalah panjang. Ini masalah ni, saya kena settlekan sampai habis, sampai esok. Dia berangkai ni. Ini masalah ni berangkai sampai sebelum tatmimul masalah. Tapi tak habis juga esok ni. Tapi minggu depan baru habis kitab kita. Tapi nak cerita kata, masalah ni panjang. Ini masalah payah. Masalah mazbuk ni esok nak cerita esok Kalau perempuan tuan-tuan nak baca sendiri boleh. Nak cerita kata esok ni, masalah kalau dia baca Fatihah, dia baca benda sunat. Dia mazbuk dah baca benda sunat. Lepas tu imam dah rokok. Fatihah dia tak baca. Macam mana? Itu ada khilaf esok. Kata setengahnya, yang muktamadnya, kena baca Fatihah balik. Sekadar mana dia baca benda sunat, kena baca Fatihah juga. Ni masalah payah. Orang mazbuk juga ni. Tu dia. Baik, ada tanya soalan. Ustaz, makmum mazbuk perlukah selesaikan ayat yang baru nak baca? Contoh, baru mula baca Fatihah ayat 4. Atau terus ikut imam rokok? Tak payah. Kita dah mazbuk, terus bila imam rokok, terus kita rokok. Tak kira lah ayat keempat ke, ayat kelima ke, tak perlu kita baca habis. Tak perlu kita baca. Nak baca sikit je Ustaz. Sikit je Ustaz. Satu ayat. Tak payah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Sayang Maliki tu pendek je. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Dah rugi dah kita. Dapat jadi imam yang cepat pula dah. Babai kita. Dapat jadi imam yang cepat pula. Babai kita. Imam satu masalah. Dia kena belajar semualah. Makmum ke, imam ke. Orang lelaki tu, orang lelaki tu kena belajar. Bab ni orang lelaki kena tumpu betul Ni kalau bab ni, orang perempuan banyak-banyak sekali belajar. Dia kena ingat, orang lelaki dia kena betul-betul kena tahu ni. Sebab dia ni kan, fardu kifayah dia. Bagi dia, bagi semayang Jumaat. Lebih-lebih lagi PKP sekarang. Lagi dah. Orang lelaki kena jadi imam. Kena jadi imam. Ni apa pula soalan lagi. Ustaz, imam pada yang 5 rakaat tadi, kalau kita jadi makmum mazbuk di rakaat kedua, bila tiba di rakaat keempat, kita tunggu dekat tayat akhir. Maka kita tak perlu tambah yang kelima. Bila Fia turun untuk tayat. Nanti ya. Maka kita tak perlu tambah yang kelima. Bila dia turun untuk tayat akhir pada rakaat kelimanya. Begitu kan? Iyalah. Kalau kita dah tahu, kalau kita tahulah, kita orang mazbuk, imam tu dah kat kelima dah.
Tak perlu kita ikut. Sebab kita tahu dah nak ikut buat apa. Dia rakaat lebih dah. Bila dia turun tu, kita tunggu je lah kat situ. Walaupun kita masbuk. Katakan kita tak tahu. Kita tak tahu kita tak tahu kata imam tu rakaat kelima. Kita ikut imam juga. Tu masalahnya. Kalau kita ikut imam juga, rakaat yang kelima imam tadi, kita tu tak dikira. Imam dah tak tanggung dah baca rakaat kita tadi tu dah. Walaupun kita kira kita rakaat yang keempat bagi kita, tapi rakaat kelima bagi imam. Itu kena tambah satu rakaat. Sebab apa? Sebab tak dikira dah. Sebab tak dikira. Nampak tak Haji Karol? Dah tak dikira dah. Sebab imam rakaat lebih-lebih tu tak dilarang dah patutnya. Itu kalau bagi imam makmum yang masuk ikut jugalah. Ataupun dia tak tahu. Kalau dia tahu, wajib dia tunggu. Wajib dia tu tunggu. Tahiyat akhir. Wajib dia tunggu dalam keadaan tahiyat akhir. Lepas tu bila imam bagi salam, wajib dia tambah. Tu dia. Habis itu. Nampak lagi habis. Kurang apa nak tambah lagi boleh. Masa. Tapi ni panjang ni. Ini masalah ni dia berkait. Dan jika dan jika masyghul. Ni payah. Ni masalah ni pun payah juga. Masalah masbuk juga ni. Nanti esok kita sambung lagi. Esok kita kena baca panjang sikit lah ni. Sebab kita nak bagi sampai stationnya. Sebab dia berkait esok ni. Panjang juga esok nak baca ni. Sampai tatmimul masalah. Nak baca sampai takat tu. Minggu depan tu sekali baca, lepas tu revision. Kena tambah rakaat juga. Sama je. Kalau kita tak tahu, kita ikut, kena tambah rakaat juga. Sebab tak dikira, rakaat kita tak dikira. Tak dikira. Sebab dia kan kita panggil rakaat yang lebih. Faham yang ni dulu hari ni. Masalah mutatahirun, masalah rakaat lebih tu, tu kena perhati tu, tengok balik lagi. Saya pun macam tu juga, macam tuan-tuan juga. Belajar tu tak nampak juga. Payah nak faham saya. Kita pun bukan orang cerdik sangat pun. Tapi belajar juga, faham. Kena reti, dengar balik. Tengok balik insya-Allah lah. Habis itu. Baik, esok kita sambung lagi. Perbahasan kita masalah masbuk lagi. Tu payah. Esok pun payah juga masalah dia. Maksudnya masbuk kena tunggu imam yang lebih rakaat bersama muafiq lain. Hingga beri salam baru masbuk tambah rakaat. Ya Ustaz, betul. Ya tepat. Ya sebab kita dah tahu kan. Imam tu rakaat lebih. Apa kita nak ikut? Kalau kita ikut, imam tak boleh tanggung dah rakaat kita yang lebih. Rakaat yang lebih tadi, kalau kita tanggung seolah kita tambah 4 rakaat, tak boleh tanggung dah. Itu nak pembahasan tadi tu. Nampak lagi itu tak boleh nak tambah dah tu. Dia dah rakaat kelima dah. Lepas tu imam makmum dah duduk kat kelima. Nak tanggung tak boleh dah. Sebab dia dah rakaat lebih. Alhamdulillah. Okey, baik. Esok kita sambung esok insya-Allah. Perbahasan kita esok panjang. Esok kena panjang sikit ni. Ni esok lah panjang ni, mungkin lebih masa sikit ni. Sebab esok dia berkait juga. Dia esok ni tak silap dia ada satu masalah, 2 masalah je. Tapi jawapan dia panjang ni. Bagi makmum yang masbuk, tahu imam terlebih rakaat, tapi ikut juga rakaat itu, batal tak solat dia? Ni. Kalau dia ikut, kita maklum, kalau orang muafiq, dia dah tahu, dia ikut, itu batal. Begitu juga orang yang makmum yang masbuk. Dia tahu rakaat tu lebih dah. Tapi dia kena tahu masalah ni juga. Batal tak solat dia? Kalau dia tahu, dia batal. Sebab apa? Sebab rakaat tu tak dikira. Kalau dia tahu kata rakaat tu lebih, dia ikut juga, batal. Tapi jangan niat mufarakah. Rugi dah. Kalau kita sembahyang jemaah, kita tunggu pada tahiyat akhir. Sama juga masalah tu. Habis itu. Cadangan. Buat nota nikah masalah makmum masbuk supaya kita lebih faham sebelum masuk dengan syarat-syaratnya. Thank you Ustaz. Okey, baik. Okey. Jadi sekadar itu saja.
InsyaAllah tersambung perbahasan esok dalam kitab ni. Tadi masalah payah tadi tu. Masalah mutatahhir dengan rakaat lebih. Yang masalah dia 3 syarat semua. Dia tahu sebab ada orang sebut subhanallah. Tapi itulah. Subhanallah pun dia sebut pun dia tak ikut. Imam tak ikut. Imam yakin rakaat dia 4 rakaat. Kita dah yakin kata kita duduk situ. Tapi kalau orang yang was-was, betul kat dah ni 4-5, dia ikut imam tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tak batal sembahyang dia. Jadi wallahu alam, sekadar itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dalam baik itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.